Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Fairuz. Kami dari kumpulan 10 akan membentangkan kajian yang telah kami lakukan, iaitu filem yang bertajuk Adiwiraku. Baiklah, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama Kirtana, yang kedua Maliha, dan yang ketiga Atikah, dan yang keempat saya sendiri iaitu Afif, dan yang kelima Ko Penci. Baiklah, filem Adiwiraku ini mengisahkan tentang perjuangan dan pengorbanan seorang guru bahasa Inggeris yang bernama Cheryl Fernando yang telah dihantar ke sekolah luar bandar untuk bertugas di SMK Penang Tunggal Sungai Terani di Kedah. Dari hari pertama beliau bertugas di SMK Penang Tunggal, beliau telah menghadapi berbagai jenis perangai murid-muridnya di dalam kelas. Bayangkan, ada yang pemarah sehingga kerusi dibaling kedua kelas, dan ada juga yang pendiam memendam perasaan, dan ada juga yang kaki buli, dan ada juga yang kaki ponteng, dan macam-macam lagi. Tetapi disebabkan semangat Cikgu Cheryl Fernando dan dia percaya dia dapat mengubah nasib mereka, dia tetap tabah. Jadi SMK Penang Tunggal ini menceritakan tentang kisah realiti yang sebenar yang berlaku di sekolah luar bandar yang mempunyai masalah dalam pembelajaran dan mempunyai kemahiran pertuturan bahasa Inggeris yang sangat lemah, mempunyai masalah disiplin di kalangan mereka, dan mempunyai masalah keluarga dan macam-macam lagi. Baiklah, seterusnya saya ingin pergi ke bahagian pengenalan, iaitu tentang sosiologi. Baiklah, apa itu sosiologi? Sosiologi dari beberapa perspektif adalah dia ini berfokuskan kepada bagaimana masyarakat itu mempengaruhi orang. Baiklah, dari apa yang kita pelajari tentang sosiologi dari perbezaan perspektif ini, kita ada 4 teori, iaitu teori yang pertama, teori konflik, yang kedua, teori functionalism, dan teori yang ketiga, teori symbolic interactionism, dan yang keempat, teori feminism. Jadi kita akan lihat yang seterusnya nanti, iaitu bagaimana keempat-empat teori ini kita dapat mengaitkan dalam filem Adiwiraku ini. Teori konflik. Mari kita mengetahui siapakah pengasas kepada teori ini. Pengasas kepada teori ini ialah Karl Marx. Namun teori ini telah dikembangkan oleh Max Weber. Nama sebenar beliau ialah Maximilian Karl Emil Weber yang merupakan seorang ahli sosiologi, ahli falsafah, hakim, ahli ekonomi Jerman yang idenya sangat mempengaruhi teori sosial dan penyelidikan sosial. Sumbangannya terhadap sosiologi amatlah besar dan terus mempengaruhi pemikiran intelektual. Oleh itu, Max Weber telah dianggap sebagai bapa sosiologi moden. Apakah itu teori konflik? Teori konflik merupakan satu perspektif psikologi yang memandang masyarakat sebagai perebutan kuasa dan sumber di kalangan kumpulan yang berbeza. Di dalam teori ini terdapat 2 kumpulan, iaitu yang pertama kumpulan dominan, yang mana kumpulan ini menggunakan kuasa mereka untuk mengekalkan kuasa dan keistimewaan. Manakala kumpulan yang kedua dikenali sebagai kumpulan subordinate yang akan mengikuti arahan yang diberikan oleh kumpulan dominan. Kesan daripada teori ini telah mewujudkan persaingan kelompok antara kelompok atasan dan kelompok bawahan. Contoh teori konflik yang terdapat di dalam filem ini ialah setelah Cikgu Shirley mendapatkan surat berkaitan dengan pertandingan choral speaking, Puan Pengetua ada meminta Cikgu Shirley untuk menyertai pertandingan tersebut adalah disebabkan oleh beliau telah melihat potensi kemahiran berbahasa Inggeris daripada beberapa orang pelajarnya. Hal ini telah menunjukkan bahawa Puan Pengetua telah menggunakan kuasanya dengan cara meminta Cikgu Shirley menghantar tim choral speaking untuk menaikkan nama sekolah. Daripada ini, kita dapat melihat bahawa Puan Pengetua yang merupakan dominan dan Cikgu Shirley ialah subordinate. Puan Pengetua menggunakan kuasa beliau untuk meminta Cikgu Shirley memasuki pertandingan choral speaking agar dapat menaikkan nama sekolah. Menaikkan nama sekolah merupakan kepentingan tertentu yang dilakukan oleh Puan Pengetua. Terusnya, saya akan menyampaikan tentang teori funksionalisme. Ekspert-ekspert dalam funksionalisme ini, dia telah menerangkan dan melihatkan masyarakat sebagai satu sistem yang kompleks dan masyarakat telah
dibentukkan dengan pelbagai bahagian yang saling bergantung. Dan juga expert dalam teori functionalisme ini dia telah merasakan semua pihak mempunyai peranan masing-masing. Seterusnya, expert dalam teori functionalisme ini dia telah memberikan fungsi kepada pendidikan. Fungsi pendidikan merupakan untuk menyebarkan nilai budaya untuk mengekalkan ketenteraman dan kestabilan sosial. Selain daripada menyebarkan nilai budaya, pendidikan juga akan menyampaikan kemahiran dan juga pengetahuan kepada masyarakat. So ini adalah tentang teori functionalisme. Terusnya, marilah kami lihat tentang contoh-contoh yang telah ditunjukkan dalam filem Adi Wiraku yang berkaitan dengan teori functionalisme. Contoh yang pertama adalah berkaitan dengan salah satu cikgu yang bernama Cikgu Sherin N. Fernando. Beliau merupakan satu guru yang telah mengajarkan mata pelajaran Inggeris dalam sekolah tersebut. Beliau telah mengajarkan mata pelajaran tersebut dengan baik kepada pelajar dan memberikan pengetahuan kepada pelajar. Seterusnya, cikgu ini juga telah memberikan peluang yang sama kepada semua murid untuk menyertai pertandingan choral speaking. So ini telah mencapaikan semua aspek yang telah ditunjukkan dalam teori functionalisme. Untuk contoh yang kedua adalah tentang pertandingan choral speaking. Pertandingan ini telah memberikan peluang kepada semua pelajar untuk menyuarakan sajak dalam kumpulan. Dan hal ini telah melantik kemahiran bersuara dan bercakap dan juga memupuk semangat berpasukan dalam kalangan pelajar. So sekarang kami akan boleh melihatkan satu bahagian yang telah ditangkap daripada filem Adi Wiraku untuk memperkenalkan tentang apa itu pertandingan choral speaking. Did you know that you can run 1.6 kilometers in 73 seconds and bench press 545 kilograms? Wow! How about Spider-Man, Spider-Man, does whatever Spider can. He's quick and he's fast, catch his teeth just like flies. Look out, here comes the Spider-Man! So, selepas kamu semua telah menontonkan bahagian filem Adi Wiraku ini, so dalam ini pembentangan saya sampai sini sahaja. So seterusnya saya akan menyerahkan kepada ahli kumpulan yang lain untuk menerangkan tentang teori simbolik interactionisme. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya akan membentangkan tentang teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik ini diasaskan oleh beberapa orang ahli sosiologi iaitu George Herbert Mead, Herbert Blumer dan Ernie Goffman. Mereka banyak menyumbang dalam teori interaksi simbolik ini dan menurut George Herbert Mead terdapat 3 unsur yang penting dalam teori ini iaitu diri, minda dan juga masyarakat. Teori ini juga terdapat konsep iaitu ia bermaksud perspektif sosiologi yang menekankan kepentingan terhadap simbol dan juga interaksi untuk membentuk individu, tingkah laku dan juga perhubungan sosial. Teori ini juga individu mencipta dan juga mentafsir simbol apabila mereka berinteraksi. Simbol ini juga dapat membentuk kefahaman antara masyarakat. Simbol juga boleh wujud dalam beberapa bentuk seperti perkataan, objek dan juga perlakuan fizikal. Salah satunya ialah bahasa. Bahasa digunakan apabila mereka berkomunikasi. Iaitu komunikasi membuatkan teori ini wujud. Jika dilihat dalam aspek pendidikan pula, teori interaksi simbolik ini dapat dilihat contohnya ketika terdapat interaksi antara guru dan murid dan juga interaksi antara murid dan rakan sebaya mereka. Berdasarkan filem Adi Wiraku ini, terdapat beberapa babak yang menunjukkan teori interaksi simbolik ini. Contoh yang pertama ialah ketika kita dapat melihat bahawa Cikgu Sherin yang merupakan guru bahasa Inggeris yang mengajar anak muridnya dalam kelas. Mereka akan berkomunikasi antara satu sama lain untuk menyampaikan proses pengajaran dan pembelajaran. Dan Cikgu Sheryl juga memberikan ganjaran pelekat kepada anak muridnya untuk menaikkan semangat mereka dalam pembelajaran. Oleh itu, anak muridnya berasa bermotivasi untuk melakukan segala kerja yang diberikan dan sebagainya.
Contoh kedua pula dalam filem Adiwiraku ini kita dapat lihat apabila ketika anak murid Cikgu Sheryl memasuki pertandingan chorus speaking. Apabila murid-murid tersebut memasuki pertandingan tersebut, mereka akan berinteraksi antara satu sama lain dan berkomunikasi untuk berbincang tentang pertandingan tersebut. Mereka akan berlatih bersama-sama dan wujudnya teori interaksi simbolik antara mereka. Akhirnya mereka mencapai persetujuan dan juga mereka mendapat tempat yang baik pada akhirnya. Selamat pagi doktor dan rakan-rakannya. Nama saya Kirana Berpansangka, nombor matrik saya 291532. Hari ini saya hendak membentangkan tentang teori feminisme. Pertamanya kita melihat apakah itu teori feminisme. Teori feminisme adalah perjuangan wanita untuk mendapat tempat yang sederajat dengan golongan lelaki dan memperjuangkan hak kedudukan dan martabat untuk menekankan kuasa feminisme. Sebab wujud teori feminisme adalah wanita itu dianiaya, ditipu dan terpinggir oleh kekuasaan patriarki. Sebab kedua adalah perbezaan biologik. Contohnya, saiz tubuh badan wanita tersebut. Sebab ketiga adalah untuk membantah dan menolak kezaliman patriarki. Tujuan wujud teori feminisme adalah untuk mengubah persepsi kendiri wanita. Tujuan kedua adalah untuk mengubah pemikiran masyarakat membawa kepada persamaan antara jantina. Anand Showalter adalah seorang pengkritik feminisme yang berwibawa dan disegani. Beliau adalah menghasilkan banyak buah buku dan dalam hasil penulisan tersebut beliau ada menekankan tentang teori feminisme. Beliau ada membuktikan bahawa golongan wanita tidak selemah yang dianggap oleh golongan lelaki. Beliau membagikan sejarah kritikan teori feminisme kepada 3 bahagian, iaitu istilah feminine, istilah feminis dan istilah female. Pertama, istilah feminine. Dalam istilah ini, wanita masih lagi mengikut golongan lelaki. Ini adalah berlaku sebab wanita hendak mencapai intelektual golongan lelaki. Contohnya, ramai pengarang wanita masih lagi menyembunyikan identiti diri sendiri, malahnya menggunakan nama pena sebagai golongan lelaki. Kedua, istilah feminis. Dalam istilah ini, Anand Showalter menasihati semua wanita untuk bersatu padu dalam melakukan sesuatu perkara. Beliau juga menasihati semua wanita untuk mempercayai bahawa mereka juga mempunyai keupayaan. Dalam istilah ini juga, wanita menentang sedikit sikap yang diamalkan dalam teori feminin. Istilah ketiga, female. Wanita sepenuhnya menentang sikap yang diamalkan di istilah feminin dan feminis. Wanita mempercayai sepenuhnya mereka juga mempunyai keupayaan tersendiri. Saya ada mengkaji filem Adiwiraku. Dalam filem ini terdapat menggunakan teori feminisme. Contoh pertama adalah Cikgu Charlie memberi peluang kepada murid perempuan untuk menyertai dalam pertandingan power speaking. Contoh murid adalah Kemboja dan Alia. Beliau mempercayai bahawa mereka juga mempunyai bakat. Murid perempuan itu mempersembahkan power speaking bersama murid lelaki dan akhirnya mendapat kejayaan dalam pertandingan tersebut. Contoh kedua yang menggunakan teori feminisme dalam filem Adiwiraku tersebut adalah Cikgu Charlie mementingkan pendidikan kepada murid perempuan. Contohnya, Cikgu Charlie mendapati tahu seorang murid bernama Kemboja tidak mengalir ke sekolah 5 hari berturut-turut dan mencari pelajar tersebut dan akhirnya mendapati tahu sebab pelajar itu bekerja di sebuah stesen minyak. Dan Cikgu Charlie mendapati tahu pelajar itu bekerja sebab masalah kesakitan dan masalah kewangan yang dihadapi oleh keluarganya. Dan Cikgu Charlie menasihati pelajar untuk agar meneruskan pelajarannya dan pelajar tersebut juga mengambil nasihat tersebut dan mengalir ke sekolah tanpa ponting. Dalam scene ini juga kita boleh melihat perempuan juga mempunyai keupayaan untuk menjaga sesebuah keluarga. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, kesimpulannya dari filem Adiwiraku ini, kita dapat ambil nilai dan contoh yang baik yang telah ditunjukkan oleh Cikgu Cheryl Fernando ini, seperti dia tetap sabar dan tidak berputus asa dalam mendidik anak muridnya sehingga berjaya. Jadi kita sebagai seorang guru, kita juga boleh mencontohi apa yang telah ditunjukkan oleh Cikgu Cheryl Fernando ini di dalam filem Adiwiraku. Jadi daripada keempat-empat teori itu yang telah dikaitkan dalam filem Adiwiraku ini, jelaslah bahawa teori-teori ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran murid, iaitu sosiologi dari perbezaan perspektif ini sangat berguna kepada guru kerana guru dapat mendidik anak muridnya dengan mudah dengan mengaplikasikan teori-teori tersebut ke dalam pembelajaran murid agar dapat membantu pembelajaran murid tersebut lebih berkesan dan lebih mudah untuk membimbing murid tersebut dengan menggunakan kaedah pembelajaran yang berbagai. Jadi sekian, terima kasih.